Okey, Hafizah, ada lesen? Ada. Lesen kereta. Okey, Zul Zahran Azam bersama dengan kita untuk analisis lebih lanjut tentang isu ini, Zul. Ini satu berita baru. Tapi saya nak tanya juga, sebenarnya nampak seperti FAM buat pusingan U apabila berhubung kewajipan memiliki pro license untuk Liga Super. Dan sekarang ni kalau Manzur Azwira diberikan kelonggaran, begitu juga Nizam Azhar, ia akan menimbulkan polemik yang lebih besar. Coach lain dah spend 66,000, kenapa dua ni diberikan pelepasan? Betul, Akbar. 66,000 boleh beli sebiji kereta Proton Saga. Lebih high spec. Myvi. High spec Proton Saga. Tapi apa yang saya boleh rumuskan seperti yang dinyatakan oleh Mr. Stewart tadi, ini berlaku dalam keadaan extraordinary di mana mungkin keadaan COVID-19 itu memaksa FM untuk memberi ruang walaupun telah menyatakan wajib bagi pasukan Liga Super mempunyai jurulatih yang memiliki lesen Pro A ataupun lesen Pro Diploma AFC, dan untuk itu beliau mahu mendapatkan pandangan daripada AFC terlebih dahulu sebagai organisasi yang mengeluarkan ataupun yang menguruskan kursus kejuratihan ini, dan di situ kita akan dapat jawapan yang lebih jelas berhubung rayuan Manzur dan juga mungkin jurulatih Kuala Lumpur Nizam Azhar Yusof dapat diluluskan ataupun sebaliknya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan sedikit mengenai maklumat yang saya perolehi daripada Manzur, sebenarnya beliau telah bercadang ataupun berhasrat untuk mengikuti kursus kejuratihan itu pada Oktober tahun ini, pada Ogos tahun ini di Indonesia. Tetapi kursus itu tidak dapat diadakan ekoran masalah COVID-19. Jadi atas dasar itulah beliau gagal atau tidak dapat menyertai kursus kejuratihan lesen pro ini. Okey. Nizam, KLFA tampak seolah-olah tak mahu berteka-teki, terus nak ambil jurulatih import. Anda melihat senario Nizam Azhar? Sesuatu yang agak berlainan daripada pasukan Pulau Pinang. Yang kita dapat lihat, Pulau Pinang lebih mahu untuk mengekalkan jurulatih yang sedia ada. Tetapi bagi pasukan Kuala Lumpur pula, kita dapat lihat menerusi kenyataan Setiausaha Kunyit Norman Mustafa mahu mencari jurulatih luar. Dan pada ketika FM telah memberi satu pandangan untuk jurulatih ini berpeluang untuk kekal, saya melihat mungkin situasi yang berbeza bagi pasukan KL di mana mereka tetap mahu mendapatkan berusaha untuk mengambil jurulatih baru. Tapi saya mendapatkan penjelasan ataupun berhubung dengan Nizam berhubung perkara ini di mana beliau sebenarnya terbuka jika ingin dilantik sebagai ketua jurulatih bagi pasukan Kuala Lumpur, tetapi perlu ada perbincangan mungkin dari segi soal gaji, soal pemain untuk memastikan beliau dapat membantu memastikan KL kekal bersaing hebat dalam kancah Liga Super. Okey, menarik isu ni. Macam kebebasannya. Ya. Tapi Zul kan, pada pandangan Zul FM perlu bertegas tak dalam isu ini? Kena ada pro license kalau nak buat tim Liga Super. Kalau beri kelonggaran ni seolah-olah FM ni tak ada pendirian yang tetap. Kita nampak begitu. Tapi kita lihat seperti yang Stuk katakan tadi, keadaan semasa itu COVID-19. Keadaan semasa COVID-19. Jadi itu yang mengekang FM untuk ataupun menyebabkan FM meminta pandangan. Tapi dari satu sudut saya lihat ada yang kita boleh katakan begitu, tidak tegas kerana mereka telah mewajibkan, tetapi FM melihat kepada isu COVID dan melihat kepada pembangunan jurulatih tempatan itu sendiri. Kalau tidak, kita dapat lihat jurulatih luar negara yang akan mengendalikan pasukan dalam Liga Malaysia. Itu kalau kita boleh ambil contoh, FM menguatkuasakan jurulatih yang memiliki lesen pro untuk Liga Perdana. Saya kira semua jurulatih luar negara akan mengendalikan pasukan Liga Perdana. Jadi atas dasar dan faktor-faktor tertentu yang memaksa pandangan dan juga huraian akan cuba didapatkan kepada AFC. Nak dijadikan cerita pula, market untuk jurulatih luar masuk ke Malaysia sekarang ni harga dia murah. Jadi keberangkalian lambakan jurulatih import tu akan berlaku. Tetapi ini terpulang kepada FM masing-masing lah. Okey, kita tutup cerita pasal lesen Manzur Nizam.
ada informasi terkini lain-lain cerita tentang menjelang penghujung saingan musim ni? Okey, masih dengan cerita jurulatih, di mana kalau laporan kita semalam cuba menyebut ataupun bercakap mengaitkan spekulasi bekas jurulatih negara yang juga Selangor, B Satanan ke Selangor selepas jurulatih ini ditamatkan kontrak dengan Selangor September lalu. Hari ini saya mendapatkan penjelasan pengesahan daripada pemilik The Red Warriors itu sendiri, Norizam Tukiman, dan beliau mengesahkan bukan Satanan akan mengalihkan pasukan Kelantan. Dan untuk tahu siapa yang akan menjadi jurulatih The Warriors musim depan, ini reaksi daripada beliau. Kita nak buat satu benda, kita bukan perlukan orang yang hebat. Saya perlukan orang yang boleh kerja dengan saya. Cuba cukup. Dia sesuai tak membawa culture yang saya nak bawa. Kan Satanan bagus, Irfan Bakti bagus. Soalan dia sesuai tak dengan saya. Tak sesuai tak lama lah. Sebab tu saya mana yang ada sekarang ni, okey kan, boleh. You sesuai dengan saya bintang gaji. Dan itu dia, kita dapat lihat pandangan sendiri daripada Norizam yang telah menjelaskan keadaan. Orang kata beliau masih mempertaruhkan Yusri Ceklah untuk menjadi jurulatih pasukan Kelantan. Atas faktor saya lihat pengaruhnya cukup kuat bersama pemain-pemain. Apa Satya cakap semalam yang Zul sebut semalam? Special. Kelantan is special in my heart. Dah tak special dah lah? Dah tak special aku lepas ni. Okey, sila Abizal. Saya dekat sini ni. Sila, dah 2 minggu tahun bagi pula. Okey, baik. Kalau bukan Satya, Yusri mungkin itu pilihan utama. Tetapi kemasukan The Professor juga satu bayangan bahawa ini mungkin ada pilihan option berikutnya untuk Norizam? Saya tidak melihat Nasir Yusof sebagai ketua jurulatih pasukan Kelantan sebab dia dilantik sebagai penasihat teknikal, penasihat untuk membantu urus tadbir pasukan dan juga pemain. Saya difahamkan hanya sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan kontrak saja untuk memastikan pasukan ini siap dalam pre-season. Jadi atas penjelasan yang saya perolehi ini, saya lihat tiada kaitan Nasir Yusof sebagai jurulatih pasukan Kelantan musim depan, walaupun kita tahu Nasir Yusof sebagai legenda bola sepak negara. Tetapi dalam kedudukan perspektif sebagai jurulatih, beliau rasanya dah lama tak menjadi jurulatih. Baik. Selamat bercutilah kepada Cik Norizam yang bawa player pergi pulau. Pulau mana? Pulau Redang. Saya tahu siapa yang bawa. Okey, baik. Kita tutup. Cerita pasal Kelantan lah. Ini cerita pasal saya. Okey. Bagi peluang lah, bagi peluang. Melihat kepada senario selepas Aidil mengumumkan bahawa kontrak bersama Kedah dia mahu sambung lagi 2 tahun, bayangan siapa yang akan kekal ataupun tidak juga menjadi persoalan, terutamanya dengan import yang dia perolehi ataupun dia miliki pada ketika ini. Aidil ada menyatakan semalam kalau boleh dia mahu mengekalkan sebanyak pemain yang boleh pada musim ini. Ini kerana pemain yang dia bina sejak 2019 dan mengecapi banyak kejayaan, boleh katakan beberapa kejayaan, juara Piala FA 2019. Tetapi kita ingin tahu pandangan daripada pemain, adakah jika Aidil kekal, pemain pun akan turut serta. Itu pandangan saya. Tapi kita dengar apa pandangan Sherman. Apart from the love of the city and the love of the fans, you play for money, you play to sustain your family. So the best offers always win, because you have a talent at the moment, you're young, you want to show. So the best offer always win because you're playing football to get benefit for you and your family. So if I have a good offer, I'm definitely going to go. Well, at the moment, I can't say because it's confidential, but we're still looking. Because my heart is here in Kedah and I want to play AFC too. So I hope the management can come up as soon as possible. Maybe after the Malaysia Cup or during the Malaysia Cup. It depends. If the Malaysian Cup will be here, during the Malaysian Cup I will make that decision for next year. Nampak Sherman sudah bagi isyarat kalau ada offer lebih baik, beliau akan pertimbangkan. Tapi kalaulah Hafizal dan juga Akbar melihat situasi ini, apa yang boleh dilakukan oleh pengurusan tertinggi KFA? Sebab Kapal Sean Sherman satu pemain yang hebat bagi pasukan Kedah. Dia pengurusan tak boleh, orang kata tak nak lepaskan. Betul. Dia kena bagi ruang kepada pemain untuk buat keputusan. Tapi dia kalau tak nak lepaskan, dia kena janjilah apa yang dia boleh offer pada Kapal Sherman untuk kekalkan dia dengan pasukan Kedah. Saya pula melihat mungkin isu-isu sebelum ini membabitkan Kedah dan juga pemain.
mungkin ada tempiasnya dan saya rasa mungkin Kapal Sharman akan mengucapkan selamat tinggal kepada Kedah. Kita tengok ni. Saya akan tweet apa yang Faizal cakap sekali lagi. Ini sumber dalaman KFA ni. Okey, terima kasih Zul. Sama-sama. Terima kasih Zul.